Sebelum saya mulakan cerita, tolong saya untuk subscribe channel ni dan aktifkan notification supaya tidak terlepas dengan video yang seterusnya. Pada pertengahan abad ke-15, Kesultanan Melayu Melaka muncul sebagai sebuah kuasa besar di alam Melayu. Di sebalik kegemilangan itu berdiri seorang pemerintah yang bijaksana dan berwawasan, iaitu Sultan Mansur Shah ibni almarhum Sultan Muzaffar Shah. Baginda, yang juga dikenali sebagai Raja Abdullah sebelum menaiki takhta, merupakan Sultan Melaka yang ke-6 dan memerintah dari tahun 1459 hingga Oktober 1477. Sultan Mansur Shah menaiki takhta selepas kemangkatan ayahandanya, Sultan Muzaffar Shah. Sejak awal pemerintahan, Baginda dikenali sebagai seorang raja yang memerintah dengan penuh hikmah. Catatan pengembara dan penulis Portugis, Tome Pires, dalam karyanya Suma Oriental, menggambarkan Sultan Mansur Shah sebagai pemerintah yang bijaksana, sering bermesyuarat dengan orang-orang tua dan pembesar negeri demi memastikan keadilan serta keselamatan Melaka terpelihara. Di bawah kepimpinan Baginda, rakyat disatukan dan kestabilan politik dapat dikekalkan. Zaman pemerintahan Sultan Mansur Shah menyaksikan peluasan wilayah Kesultanan Melayu Melaka secara besar-besaran. Banyak negeri dan kawasan di sekitar semenanjung Tanah Melayu dan kepulauan sekitarnya telah berada di bawah pengaruh atau taklukan Melaka. Antaranya ialah Selangor, Bernam, Manjung, Rupat, Singapura, Bentan atau Bintan serta pulau-pulau di sekitarnya. Peluasan ini bukan sahaja mengukuhkan kedudukan Melaka sebagai kuasa politik, malah memperkukuhkan pengaruh ekonomi dan budaya Melayu di rantau ini. Dalam aspek pertahanan pula, Sultan Mansur Shah mengambil langkah strategik dengan menitahkan Bendahara Tun Perak untuk menyerang Pahang. Penaklukan Pahang bertujuan menjadikannya benteng pertahanan di pantai timur bagi melindungi Melaka daripada ancaman luar. Selain itu, Kampar dan Siak juga berjaya ditawan. Namun begitu, usaha untuk menawan Pasai dan Aru tidak berjaya kerana kedua-dua negeri tersebut dikatakan memiliki hulu balang yang sangat hebat dan tiada tandingan. Sebaliknya, hubungan diplomatik turut memainkan peranan penting dalam peluasan wilayah Melaka. Negeri Indragiri dan Siantan diserahkan oleh Majapahit kepada Melaka hasil perkahwinan Sultan Mansur Shah dengan Puteri Batara Majapahit. Perkahwinan ini bukan sahaja mengukuhkan hubungan antara dua kuasa besar, malah memberi kelebihan strategik kepada Melaka tanpa perlu pertumpahan darah. Dalam hal perkahwinan, Sultan Mansur Shah dikenali sebagai seorang pemerintah yang bijak menggunakan ikatan perkahwinan sebagai alat politik dan dakwah. Antara tindakan Baginda ialah menawan raja negeri yang ditakluki, mengislamkan mereka, kemudian mengahwinkan mereka dengan puteri-puteri Melaka. Sebagai contoh, anak Raja Siak telah dikahwinkan dengan puteri Baginda yang bernama Raja Mahadewi. Di negeri-negeri lain seperti Pahang dan Kampar, pembesar Melaka mentadbir sementara sebelum jawatan pemerintahan diserahkan kepada putra-putra Sultan Mansur Shah apabila mereka dewasa. Strategi ini dianggap sebagai perkahwinan untuk kesenangan atau marriage of convenience dan menjadi antara faktor utama penyebaran Islam secara meluas di Kepulauan Melayu. Sultan Mansur Shah juga mengahwini puteri-puteri dari negeri-negeri tawanan seperti Puteri Wanang Sri dari Pahang dan Raden Galoh Cendera Kirana. Selain itu, Baginda turut mengahwini anak-anak pembesar seperti Tun Putih Nur Pualam serta puteri-puteri daripada pelbagai bangsa termasuklah Hang Lipo. Tome Pires mencatatkan bahawa Sultan Mansur Shah mengambil puteri-puteri yang cantik daripada saudagar Parsi dan Keling, mengislamkan mereka sebelum berkahwin, kemudian mengahwinkan mereka pula dengan anak-anak menteri beserta emas kahwin. Perkahwinan antara pelbagai kaum dianggap perkara biasa di Melaka pada zaman tersebut. Dalam bidang ekonomi dan perdagangan, Sultan Mansur Shah mengambil langkah progresif dengan menurunkan cukai ke atas barang dagangan. Baginda memperkenalkan sistem cukai keutamaan atau preferential tariff system. Pedagang dari sebelah barat seperti India dan Arab dikenakan cukai sebanyak 6%, pedagang tempatan sekitar 3%, manakala pedagang dari timur seperti China, Jepun dan Jawa tidak dikenakan cukai langsung. Dasar ini menjadikan Melaka pelabuhan perdagangan yang sangat menarik dan makmur. Tenaga kerja dan buruh mahir juga mudah diperoleh pada zaman Baginda.
Apabila istana sultan terbakar, tenaga mahir dari negeri-negeri berdekatan segera datang membantu membina semula istana dalam tempoh yang singkat, mencerminkan pengaruh dan penghormatan terhadap Melaka. Dalam aspek agama, Sultan Mansur Shah sangat memuliakan alim ulama dan mendalami ilmu Islam sehingga ke tahap tasawuf. Baginda berguru dengan Maulana Abu Bakar dan menitahkan supaya kitab Ad-Darul Manzum diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu di Pasai. Dalam banyak urusan agama, Baginda merujuk kepada Pasai kerana negeri itu lebih maju dalam bidang keilmuan Islam. Undang-undang Melaka turut dipengaruhi oleh prinsip Islam dan Qadi Melaka ketika itu ialah Said Yusof, anak kepada Said Abdul Aziz yang mengislamkan Melaka. Kesimpulannya, zaman pemerintahan Sultan Mansur Shah merupakan kemuncak kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Dengan kebijaksanaan, keadilan, kecintaan terhadap agama, serta sokongan pembesar seperti Bendahara Tun Perak dan para hulu balang, Melaka muncul sebagai sebuah empayar yang tiada bandingannya. Seperti kata Tome Pires, sesiapa yang menguasai Melaka seolah-olah menggenggam urat nadi perdagangan dunia.